apa yang agama perlu teorikan di dalam pengurusan manusia, Al-Quran dengan dasar yang simple sebut tentang bagaimana manusia ini diberikan sesuatu amanah. Saya selalu ulang hal ini di dalam semua kepimpinan. Nabi SAW dalam Al-Quran, dalam cerita Nabi Musa alaihi salam, Allah sebut tentang apabila anak kepada seorang lelaki di Madian, sebahagian sebut ia Nabi Syuaib, kemungkinan ia bukan Nabi Syuaib kerana Quran tak sebut namanya. Dia menyebut bahawasanya tentang siapakah orang yang layak untuk kita lantik bagi jawatan. Dulu saya dah sebut kepada tuan-tuan, iaitu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Quran sebut dua ciri orang yang diberi jawatan. Yang pertama dia panggil al-qawi, yang kedua dia panggil al-amin. Dia panggil al-quwah dan al-amanah. Sebab tu bahasa Melayu panggil kuat. Kuat tu asal daripada bahasa Arab, dia qaf, iaitu quwah kan. Orang Melayu dia ada kadang-kadang dia qaf, orang Melayu dulu dia jadikan kaf, k, q, qaf tu dia jadi k. Sebab tu kita ada dia panggil kalbu, sedangkan Arab ni kalb ni anjing, sebenarnya qalbu qaf. Sebab tu kita dalam kalbuku tu, bagi orang bahasa Arab ni dia susah nak sebut sikit lah. Kalbu ni pasal kalb. Sebab tu Piramli kata kalbun malami, kelab malam. Qaf, quwah. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Yang terbaik untuk kau, sebaik-baik orang yang kau ambil bertugas, al-qawi, al-amin. Dua saja ciri dia. Al-qawi merujuk kepada orang yang kuat. Kuat bermaksud berkemampuan melaksanakan tugas. Biasanya apabila kita nak dalam tugas pesan biasa, kita kira skill lah. Dia ada skill, dia ada kelulusan dalam bidang berkenaan. Yang kedua ialah al-amin, iaitu amanah. Dua benda ni je Quran sebut. Jadi bila orang nak ambil orang bertugas, qawi, amin. Para sarjana di dalam siasat syariah, di dalam sains politik Islam, mereka bincangkan macam mana kalau sekiranya kita ada satu calon yang mana satu calon tu di sudut amanah dia lebih, tapi kemahiran dia kurang. Satu kemahiran lebih, amanah dia kurang. Kita nak pilih yang mana? Katalah kita nak pangkah pilihan raya lah, katakan, ataupun kita bos nak lantik. Siapa yang patut kita pilih? Yang terlebih amanah ke? Kurang skill ke? Ataupun terlebih skill ke? Kurang amanah? Bukan terlebih, maksudnya yang sangat berkemampuan, kurang integriti, atau yang tinggi integriti, kurang kemampuan. Siapa yang betul kita pilih? Kita pilih yang baik dengan aku kan? Kata para sahabat, tentu bayangkan 1300 tahun lepas, sarjana-sarjana Islam bincang topik ni. Zaman tak ada lagi pengurusan ni, dah bincang topik ni. Macam mana nak alignmentkan benda ni? Kata mereka ialah, kita hendaklah melihat kepada tugasan yang hendak diberikan. Jika tugasan itu membabitkan soal, dia orang buat contoh, soal ketenteraan,
maka kita kena dahulukan yang kuat lebih daripada yang amanah. Kalau yang warak, Masya Allah, tapi orang luk pancung kepala dia, tak dia kan. Sebab itu Nabi lantik Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid, walaupun dia baru masuk Islam, dan dia Khalid Al-Walid ni yang antara orang yang paling sikit kali di kalangan sahabat yang hafal apa-apa surah Fatihah dengan beberapa ayat-ayat yang dapat. Dia sibuk perang. Kemudian dia pernah langgar. Nabi kata jangan bunuh tawanan perang, dia pernah bunuh. So Nabi kata, ya Allah, aku berlepas dengan apa yang Khalid buat. Islam ni punya hebat, dia tawanan perang tak pergi bunuh. Sebelum perjanjian Geneva, Convention Geneva dah, Islam dah bagi tahu dah tak boleh bunuh tawanan perang. Sebab tu kita baca Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan makanan yang mereka suka kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Kemudian lepas bagi makan kata, innama nut'imukum liwajhillah, kami bagi makan ni kerana Allah. Bagi orang mari perang kita dengan Islam, tentera Islam tangkap, lepas tu kita ambil air atau ambil nasi, bagi dia makan, dapat pahala. Dalam Quran. Padahal kita kira mau kata orang lah yang amal perang apa kan, orang tahu kata kan, orang datang perang, ditawan tawanan perang, Islam suruh bagi makan, dia senaraikan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Tuan-tuan, satu agama yang begitu mulia, yang kata bagi makan kat tawanan perang dapat pahala. Kalau kita kira pandai-pandai langgar kita nak perang, lepas tu kena tawan, ketika itu tak ada lagi manusia buat perjanjian, belum ada lagi Westphalian Treaty, sehingga orang buat Geneva Convention Geneva untuk menentukan bahawasanya hak-hak tawanan perang dan seumpamanya. Agama kata dah. Khalid Al-Walid, dia masuk Islam, dia bunuh tawanan perang. Yang dia tawan tu, dia marah dia orang ni, dia kata ni bukan jujur dia orang ni, dibunuh. Nabi kata, ya Allah, aku berlepas dengan apa yang Khalid buat. Tapi Nabi still lantik Khalid. Nabi larang dia dah, tak boleh buat dah. Nabi bagi arahan kat dia, Khalid, jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak. Kenapa Nabi masih lantik dia? Sedangkan ada orang lain yang sangat patuh kalau Nabi kata sekali, jangan-jangan. Ingat betul. Sebab Khalid punya kemampuan itu tidak dimiliki oleh orang lain, walaupun mungkin amanah mereka lebih. Maka dalam bidang seperti itu, kita lantik yang itulah. Nak main bola sepak, kita tak tanyalah hang ni amanah ke tak kan, semayang tahajud ke tak, main bola sepak kan. Tetapi bagi jawatan yang membabitkan soal amanah itu besar, jaga duit, jaga klaim ke orang, klaim kat kita, yang ni kita kena amanah dia lebih. Dari segi teorinya lah, dari segi teorinya, kalau bertembung antara dua orang bagi satu jawatan, maka sebab itu salahnya dunia Islam apabila dia lantik orang berdasarkan kepada yang tadi. Contohlah kita tengok dia ni pakai serban jubah, elok dia lah jadi pemimpin kita, sedangkan dia tak ada skill di dalam pengurusan. Maka kita lantik dia pegang jawatan, apa jawatan ini, lepas tu kita rasa nak bagi dia jadi pemimpin negara kalau pula kerana dia pakai serban. Lah kali kita tertipu dengan itu, bukan kerana dia tak bagus pakai serban, tapi kerana itu bukan bidang dia.
Sahabat yang Nabi sayang, Abu Dhar. Nabi kata Abu Dhar ni malaikat di langit kenal dia, punya warak. Abu Dhar tengok Nabi, lantik orang tu, lantik orang ni, lantik Khalid, lantik. Abu Dhar kata kat Nabi, wahai Rasulullah, aku tak lantik ke? Kan orang lain semua lantik kan? Bukan Abu Dhar duduk teringin nak dapat elang apa, dah tak ada, cerita ni tak ada dulu ni kan. Dulu khidmat macam tu je lah. Abu Dhar tanya, dia pun nak bagi khidmat juga kepada Nabi. Tapi Nabi kata pada Abu Dhar, hadis yang selalu saya baca, ya Abu Dhar, innaka dhaif wa innaha amanah wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi ma fiha. Wahai Abu Dhar, engkau dhaif. Bukan dhaif iman, dhaif apa? Dhaif apa? Wahai Abu Dhar, engkau dhaif, sedangkan jawatan ini adalah amanah, dan ia pada hari kiamat kelak merupakan kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan haknya. Bukan dia lemah iman, dia lemah kemampuan memimpin, kemampuan mengurus. Nabi tak bagi, walaupun Nabi sayang kat dia. Dan salah satu rosaknya dunia Islam semua apabila kita lantik kroni orang yang kita tahu tak berkemampuan pun, tetapi kerana kita sayang kat dia. Nabi sayang kat Abu Dhar, Nabi takut dia jadi menyesal pada hari kiamat, Nabi tak bagi jawatan kat dia. Dan ini jadi peraturan di dalam kepimpinan ataupun dalam integriti dalam agama. Salah satu ciri penting seorang pemimpin, tidak melantik orang yang tak berkemampuan sekalipun rapat dengannya. Dan mengimbangi soal warak dan soal kemampuan mengurus. Dan ini nak kena apa? Nak kena kita ada sukatan yang betul dalam fikiran kita dalam banyak urusan pentadbiran. Bila kita nak tentukan, eloklah lantik dia ni nampak macam soleh sikit, kita nak kena, yang kita nak lantik dia tu, kesolehan tu ada kaitan dengan jawatan tu ke ataupun tidak ada kaitan dengan jawatan tu. Dan ini perkara penting yang mudah-mudahan kita ambil iktibar di dalam pengurusan dunia orang Islam.